Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Prof. Dr. Omar Yaakob, Ahli Jawatan Kuasa Pusat IKRAM Malaysia, yang berusaha pengurusi tetap Ahli Rafiz bin Khamis, Pimpinan IKRAM UKE 2013-2014, ikhwah-akhwat Ahli Perwakilan Nasional. Segala puji dan tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang telah mengurniakan nikmat iman dan Islam dan menetapkan kita pada jalan ini. Selawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in dan mereka yang teguh mengikut sunnahnya. Ikhwah-akhwat yang dikasihi sekalian, selamat datang ke perhimpunan tahunan kita pada hari ini. Ini adalah perhimpunan kita kali yang keempat, menandakan sudah 4 tahun IKRAM bertapak di tanah UK dan Ireland. Namun begitu, sejarah jemaah dan fikrah ini dalam konteks pelajar Malaysia di UK dan Ireland sudah pun bermula sejak 38 tahun yang lalu. Izinkan saya gariskan 4 tujuan utama kita berhimpun pada hari ini. Yang pertama, untuk muhasabah segala amal-amal kita yang lepas. Sudahkah kita melakukan amal kita dengan terbaik, dan di manakah lompong-lompong kosong yang masih boleh kita perbaiki. Yang kedua, untuk mengukuhkan ukhuwah, memperbaharui azam dan tekad, membulatkan cita-cita terhadap misi dan visi jemaah ini. Yang ketiga, untuk merancang bersama-sama masa hadapan IKRAM UKE dan melantik kepimpinan yang baru. Yang terakhir, untuk mempelajari dari satu sama lain, untuk saling menasihati, untuk berbincang dan bersyurah, untuk mengingatkan tentang tanggungjawab kita pada hari ini. Ikhwah-akhwat yang dikasihi sekalian, perkembangan dunia termasuk tanah air mutakhir ini memperlihatkan kita gambaran betapa besarnya cabaran yang dihadapi oleh umat dan yang sedang menanti di hadapan kita. Perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi dunia dan tanah air akan membentuk dinamika gerakan Islam agar mampu respon serta menawarkan solusi-solusi permasalahan semasa. Ia menuntut kita agar sentiasa meneliti, menganalisa agar kita mampu buat bacaan yang tepat dan membuat keputusan yang betul. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita 529 ahli ikhwan muslimin dijatuhkan hukuman mati atas tuduhan membunuh seorang anggota polis dalam tempoh perbicaraan yang tak sampai selama 2 hari. Bayangkan jika 529 tersebut adalah Christian Kipti yang dijatuhkan hukuman oleh kerajaan Morsi, sudah pastilah akan mengundang segala bentuk kecaman, tindakan keras oleh seluruh dunia. Ironinya, kuasa-kuasa dunia terutama yang mendabik dada perjuangkan hak asasi manusia serta demokrasi tidak bersungguh-sungguh dalam mengecam serta mengambil tindakan ke atas kerajaan kudeta Mesir. Malah wujud laporan-laporan bahawa US yang kononnya memperjuangkan demokrasi telah menghulurkan bantuan kepada kerajaan kudeta Mesir untuk menyatukan kerajaan sah Presiden Morsi. Lebih malang lagi, negara monarkis seperti Arab Saudi, UAE terang-terangan menyokong, malah segera menghulur bantuan kepada kerajaan kudeta Mesir yang telah membunuh sehingga 2,000 rakyatnya dan memenjarakan sehingga 20,000 orang. Kerusi singgahsana monarki Arab akan mula goyah jika wujud satu model negara yang perjuangkan demokrasi, keadilan, kebebasan dan hak rakyat di rantau tersebut. Media-media alternatif seperti Al Jazeera kini menjadi musuh utama mereka. Ulama-ulama yang berjubah agama menggunakan agama untuk kepentingan politik dan peribadi
sanggup menghalalkan darah rakyat Mesir, dan kita tidak pelik kerana Al-Quran telah merakamkan tentang pendeta Bani Israel yang telah sanggup menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah demi kepentingan dunia. Meskipun apa yang terjadi di Mesir, kita sedang menyaksikan kebangkitan rakyat yang tidak takut dengan kematian. Mereka adalah umat yang hidup, bersedia mengorbankan diri semata-mata untuk mempertahankan keadilan dan keamanan. Pengorbanan yang ditunjukkan adalah usaha untuk mengejutkan umat lain yang sedang tidur tentang hakikat tanggungjawab mereka sebagai umat Islam. Di Palestin, tentera rejim Israel mengambil peluang sepenuhnya di atas pergolakan yang berlaku di rantau Arab seperti Mesir dan Syria. Usaha-usaha rejim Israel untuk merampas Masjid Al-Aqsa semakin jelas. Kerja-kerja pembinaan terowong di bawah Al-Aqsa tidak terkawal dan risiko Al-Aqsa akan roboh semakin tinggi. Perkembangan terbaru, Komiti Pembangunan di bawah Kementerian Dalam Negeri Israel telah meluluskan pembinaan satu lagi kuil berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Ini tidak lain adalah strategi Pengyahudian seterusnya merampas kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa. Jika esok rejim Israel mengumumkan akan merampas Al-Aqsa dan membina kuil mereka, siapa yang mampu menghalang Israel serta akan baiknya US? Gaza pula masih dikepung oleh Israel dan kerajaan kudeta Mesir. Malah baru-baru ini Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengeluarkan provokasi untuk merampas Gaza. Kita lihat Israel dan US bertindak sebagai negara pembuli yang bebas melancarkan provokasi dan tindakan tanpa takut dengan apa-apa tindakan balas. Seterusnya, kunjungan David Cameron, Perdana Menteri Britain, ke Israel baru-baru ini menyatakan sokongannya tanpa berbelah bahagi kepada Israel. Malah beliau menyatakan komitmen ini dengan menyatakan kebanggaannya sebagai cucu kepada seorang Yahudi. Dalam masa yang sama, usaha perdamaian yang diterajui John Kerry jelas cuba memperdayakan serta menjatuhkan maruah rakyat Palestin, tapi ditolak mentah-mentah oleh Mahmud Abbas sendiri. Mereka mahu rakyat Palestin mengiktiraf negara haram Israel dan melupakan hak pulang pelarian, right of return rakyat Palestin. John Kerry secara terang-terangan menghasut Palestin untuk membelakangi undang-undang antarabangsa yang melindungi hak pulang rakyat Palestin. Pergolakan di Crimea, Ukraine memperlihatkan kita sikap double standard US dan EU yang bersungguh-sungguh berusaha menghalang rampasan Crimea oleh Rusia dan mengunggut dengan sekatan ekonomi, sedangkan krisis itu berlangsung baru beberapa hari dan menggadai nyawa seramai 17 orang. Tetapi Palestin sudah sampai hampir 46 tahun dijajah. Mesir sudah 2,000 orang terbunuh, tetapi tiada tindakan sungguh-sungguh yang diambil di atas prinsip demokrasi yang mereka kononnya berjuangkan. Malah demokrasi hanyalah seperti topeng yang dipakai jika ia sesuai dengan kepentingan mereka sahaja. Di Syria pula, sudah genap 3 tahun saudara-saudara kita dicengkam oleh rejim Bashar al-Assad. Lebih dari 150,000 orang telah terkorban. Hampir 4 juta orang menjadi pelarian. Dan isu ini adalah krisis kemanusiaan yang paling besar di dunia. Sudah pasti ia akan memberi kesan yang buruk dalam tempoh masa yang panjang. Keperluan asasi tidak mencukupi, keluarga terpisah, pendidikan formal tiada, pekerjaan tiada. Apa yang akan berlaku pada generasi muda selepas 5-10 tahun akan datang? Mereka akan berterusan menjadi bangsa pelarian jika keadaan mereka tidak diperbaiki dan tiada pendidikan. Alhamdulillah, di sebalik
kemelut ini, kita boleh menarik nafas syukur terhadap kejayaan parti AKP di Turki yang memenangi pilihan raya kerajaan tempatan, yang mana pemimpinnya tegas dan komited memberikan sokongan dan bantuan terhadap perjuangan rakyat Palestin dan Syria. Di UK pula, baru-baru ini pengumuman Perdana Menteri David Cameron yang menubuhkan inkuari untuk menyiasat Ikhwanul Muslimin adalah suatu perkembangan yang sedikit mengejutkan. Di sebalik kezaliman kerajaan kudeta yang membunuh rakyatnya serta menggulingkan pemerintahan sah Morsi dalam proses pilihan raya, mengapakah fokus dihalakan kepada Ikhwanul Muslimin dan bukan kerajaan kudeta Mesir? Jelas kelihatan akhirnya kuasa besar seperti UK pun dapat ditundukkan dan sedang menari menurut retak Israel, Arab Saudi dan UAE demi menjaga kepentingan politik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut. Perkembangan Islamofobia semakin menjadi-jadi dan artikel bersifat hasutan bebas menghiasi dada-dada akhbar tabloid di UK. Mereka mengambil kesempatan di atas kesalahan beberapa individu Muslim untuk mewujudkan persepsi dan kefahaman yang salah terhadap Islam secara keseluruhannya. Selain golongan Islamofobik, keadaan ini diburukkan lagi dengan kewujudan Muslim liberal, iaitu mereka yang tidak mengikut kefahaman dan tradisi Islam, dan golongan Muslim yang ekstrim, yang mana mereka kedua-duanya mengaku sebagai jurucakap kepada Islam. Umat Islam di UK dan Ireland sedang menghadapi cabaran yang amat besar dari dalam dan luar, di samping mereka sebagai golongan minoriti. Perkembangan ini adalah pelajaran terbaik buat kita agar kita tidak melakukan perkara yang sama di Malaysia kepada golongan minoriti sebagaimana orang Islam diperlakukan di sini. Di Malaysia, pilihan raya yang ke-13 bulan April tahun lalu memperlihatkan kerajaan Barisan Nasional tidak mendapat mandat yang kuat daripada rakyat, terutama dari golongan bukan Melayu dan penduduk bandar. Keadaan ini akan menjadi parah jika pihak pemerintah maupun pembangkang sentiasa bercakaran dan meletakkan isu kepentingan parti dan individu melebihi daripada kepentingan negara. Malaysia perlu pada sebuah kesatuan sebagai persekitaran yang kondusif untuk kepentingan dakwah dan pembinaan suatu peradaban Islam. Kita perlu memasang impian bahawa umat ini akan bangkit satu masa nanti, dan tidak mustahil tanah air di Malaysia mampu menjadi pusat kebangkitan tersebut. Kesatuan hanya boleh dibentuk dengan nilai dan prinsip yang adil, telus, jujur dan saling menghormati, berpandukan satu visi iaitu perbaikan, yakni Islam. Tanpa visi dan nilai-nilai tersebut, mustahil kita akan mencapai sebuah kesatuan walaupun di atas nama bangsa, bahasa, asal-usul ataupun tanah air. Tetapi malang sekali apabila matlamat yang diletakkan bagi menilai kekuatan kemajuan Malaysia hanyalah diletak dari aspek ekonomi, iaitu menjadi high income nation menjelang 2020. Ini adalah ukuran yang terpesong. Kekuatan ekonomi hanyalah satu aspek sahaja yang membentuk persekitaran kondusif untuk kepentingan dakwah. Ya, kekuatan ekonomi itu penting kerana mustahil satu bangsa yang dicengkap hutang mampu berdiri sendiri, apatah lagi dapat mencetus satu peradaban Islam. Ironinya, di sebalik cita-cita menjadi high income nation pada 2020, hutang negara dan isi rumah terus meningkat, rakyat masih hidup dalam kesempitan. Malaysia menghadapi pelbagai masalah yang memerlukan rawatan segera. Kos hidup yang tinggi, jenayah yang meningkat, salah guna kuasa dan korupsi, masalah sosial, budaya hiburan yang berlebihan, konflik sekterian, agama dan kaum yang meningkat, penularan, fahaman dan budaya yang bertentangan dengan Islam yang semakin ketara. Sebagai pendakwah, kita haruslah menanggapi hal ini sebagai tanggungjawab kolektif yang perlu dipikul oleh semua, termasuk pemerintah dan juga rakyat.
Bangsa Melayu. Melayu adalah bangsa yang dimuliakan kerana Islam. Kita mendapati budaya, nilai dan akhlak Melayu sangat sinonim dengan nilai-nilai Islam. Namun hakikat ini semakin lama semakin pudar. Yang tinggal hanyalah kegemilangan silam. Bangsa adalah wahana yang penting bagi menegakkan Islam selagi mana bangsa ini berpegang kepada nilai dan petunjuk Islam. Jika Melayu mula meninggalkan nilai dan petunjuk Islam, maka dia bukan lagi Melayu yang kita maksudkan. Kesatuan pula hanya boleh dicapai melalui kesatuan di atas nilai dan pegangan yang sedari dengan Islam. Tanpa nilai dan pegangan ini, maka robohlah kekuatan bangsa. Kita akan sentiasa menaruh harapan terhadap bangsa ini agar suatu masa nanti bangsa ini kembali kepada nilai Islam yang sebenar dengan sepenuhnya. Kita akan berdiri teguh dengan mana-mana bangsa yang memperjuangkan nilai-nilai yang sedari dengan nilai Islam. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, kita sedar dan faham bahawa satu-satunya jalan yang akan membawa kita keluar daripada segala permasalahan dan mengangkat kembali umat ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta kefahaman Islam yang menyeluruh. Kehidupan Rasulullah SAW menunjukkan asas utama kebangkitan umat ini bermula dengan pembinaan individu Muslim yang tinggi imannya, tekad azamnya dan bersedia untuk berkorban. Ini hanyalah boleh dicapai melalui tarbiyah yang berterusan. Inilah satu-satunya jalan yang benar-benar terbukti keberkesanannya dan yang lebih penting dapat mencapai keridaan Allah. Sesungguhnya perjalanan kita adalah satu kembara menuju Allah dengan menggadaikan keseluruhan kehidupan kita sepenuhnya kerana Allah. Destinasi ini terlalu mahal harganya. Kembara ini akan menguji sejauh mana keteguhan kita dan harga pengorbanan yang sanggup kita bayar demi sampai ke destinasi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Kita bertuah kerana mewarisi sejarah yang panjang dan mulia dengan pengorbanan dan usaha para duat terdahulu. Namun tidak berguna jika kita terus tenggelam dengan kehebatan amal mereka tanpa kita sendiri beramal dan melakukan perubahan. Mereka sudah pergi dan mereka akan mendapat ganjaran atas usaha dan pengorbanan mereka. Tidak usah membangga-banggakan asal-usul atau sejarah kita, kerana yang hanya akan menerangkan siapa kita sebenarnya hanyalah melalui amal kita. Berarti tolak dari kefahaman ini, iaitu keperluan beramal bersama. Kita bersedia untuk bergabung dalam satu organisasi atau tanzim. Kekuatan iman dan kesatuan fikrah adalah asas kepada kebangkitan. Tapi iman dan fikrah tanpa disertakan dengan amal dan pengorbanan adalah cita-cita yang kosong. Sebuah organisasi seperti Ikram UKI adalah platform untuk beramal bersama-sama. Ia bukanlah kelab bagi mengumpulkan peminat-peminat fikrah yang sama. Ini masa beramal, ini masa untuk mengasaskan, ini masa untuk bekerja bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sejarah Ikram UKI bermula sejak dari 38 tahun lalu dengan Islamic Representative Council, iaitu IRC. IRC giat aktif dalam dakwah, bukan sahaja di peringkat pelajar Malaysia,
bahkan sehingga mampu mencorakkan masyarakat Islam di UK, terutama di kalangan pelajar. Kemudian pada 1992, IRC bertukar menjadi Majlis Syura Muslimun. Mereka apabila pulang ke tanah air, banyak mencorakkan dakwah, membina institusi, menyumbang di peringkat negara dan masyarakat sivil. Sebuah projek kebangkitan memerlukan kader yang berkualiti serta kuantiti yang banyak. Tetapi kuantiti yang banyak tidak langsung berguna tanpa kualiti. Kuantiti tanpa kualiti ibarat butha as-sail, iaitu buih-buih yang dimaksudkan dalam sebuah hadis. Maka tarbiyah adalah untuk membina kualiti, dakwah adalah untuk menambah kuantiti. Kuantiti tidak semestinya bilangan yang bergabung dengan kita, tapi bilangan yang tersentuh dan mendapat kebaikan hasil amal kita. Tarbiyah adalah proses pembangunan kapasiti seseorang untuk melakukan dakwah. Manakala dakwah adalah output dan manifestasi kefahaman tarbiyah tersebut. Kualiti suatu tarbiyah hanya boleh dinilai dari kesan dakwahnya. Kerana itulah, selain pertanggungjawaban, dakwah kepada masyarakat juga adalah penanda keberhasilan tarbiyah kita. Adakah sistem tarbiyah kita benar-benar berhasil? Maka apabila dakwah mencampakkan kita dalam medan dan suasana yang baru, maka di situ kualiti tarbiyah kita akan benar-benar teruji. Medan dan suasana baru ini akan kunjung tiba menguji kita kerana kita tidak selamanya pada keadaan yang sama. Akan berlaku perubahan-perubahan seperti pulang ke Malaysia, masuk fasa bekerja, berkahwin, ada anak, perubahan dinamik dakwah di Malaysia dan sebagainya. Di situlah kefahaman dan pengalaman kita dalam usrah, daurah, mabit akan benar-benar teruji. Kita memerlukan keseimbangan, tawazun antara kedua-dua tarbiyah dan dakwah. Dalam konteks ekonomi KI yang mana ahlinya silih berganti, kita akan sentiasa menghadapi situasi kekurangan ahli ataupun lebihan tenaga yang tidak digunakan. Maka di sinilah fungsi strategi planning bagi memetakan amal-amal kita, memastikan kerja kita menyeluruh dan mendahulukan amal yang lebih penting daripada penting. Tawazun adalah neraca yang perlu sentiasa diambil pakai bagi memastikan kelangsungan perjalanan jemaah ini. Kekuatan jemaah terbentuk dari setiap unit usrah kita. Batu-batu yang berkualiti akan membentuk asas binaan yang kuat, justru mampu menghadapi cabaran yang besar. Asas yang lemah sebaliknya akan roboh apabila menghadapi sebarang dugaan. Oleh itu, para murabbi dan nukaba memainkan peranan yang sangat penting bagi membina kekuatan jemaah ini. Usrah perlulah berupaya menguatkan fikrah, memperdayakan ahli, membina kapasiti, bukan semata-mata untuk menghabiskan silibus. Nakib atau murabbi perlulah juga membina kapasiti diri melalui ilmu dan pengalaman agar dapat membentuk ahli yang berkualiti. Usrah sebagai satu unit kecil jemaah seharusnya sudah mampu menghasilkan output dari projek-projek usrah, dan ini yang menandakan keberhasilan usrah. Inilah matlamat akhir dari takwin fardi, iaitu nafi'un li ghairi, yakni bermanfaat kepada orang lain. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, Ikram UKI adalah sebahagian dari masyarakat Malaysia di UK dan Ireland, dan sebahagian masyarakat Malaysia di UK dan Ireland membentuk Ikram UKI. Tiada pemisahan antara keduanya. Kita perlu menanggapi bahawa masyarakat adalah ibarat ladang untuk membenihkan fikrah kita. Tanpa ladang, tubuhan tidak mampu menghasilkan buah. Tanpa ladang, dakwah akan hilang. Kerana dakwah perlulah didukung oleh sebuah masyarakat. Manakala dakwah tanpa sokongan, bermakna tiada berlaku perubahan. Dalam konteks di UK dan Ireland, maklumat terkini menyatakan bahawa bilangan pelajar adalah seramai 15,000 orang. Di UK, manakala di Ireland adalah seramai 1,700 orang. Dari maklumat yang lepas, kita boleh menganggarkan dari jumlah tersebut, hampir seramai 8 ke 9,000 pelajar adalah Muslim. Jika dibandingkan dengan keadaan di negara-negara lain seperti US, Jepun, France, taburan pelajar di sini agak ramai, serta geografi UKI yang tidak terlalu besar.
Ini akan membuka peluang dakwah yang sangat-sangat besar kepada kita. Pelajar-pelajar di sini terdiri dari yang mempunyai human capital yang tinggi, dan mereka akan pulang ke Malaysia dan memegang jawatan pimpinan di pelbagai sudut organisasi. Saya yakin keberadaan seseorang di luar negara banyak membentuk nilai, sudut pandang dan idealismenya. Di hadapan kita sudah tiba manusia-manusia yang mempunyai potensi besar menanti para doa untuk mengesani mereka. Inilah peluang yang tidak dapat ditemui bila kita kembali ke Malaysia. Sebelum ini saya telah menyatakan bahawa kayu ukur kualiti tarbiyah kita bergantung pada kesan dakwah terhadap lingkungan individu dan masyarakat sekeliling. Sekarang izinkan saya menggariskan kayu ukur keberhasilan dakwah kita. Yang pertama, masyarakat mula menerima kehadiran atau kewujudan Ikram UKI. Yang kedua, masyarakat mula simpati dan menaruh minat kepada Ikram UKI walaupun belum bersedia menyertainya. Yang ketiga, masyarakat menyertai dan sanggup memberi sokongan kepada Ikram UKI. Yang terakhir, masyarakat bersama-sama mendukung dan membela Ikram UKI. Dari ukuran tersebut, jika kita tahu sikap masyarakat terhadap kita, maka kita dapat mengetahui keberhasilan tarbiyah dan dakwah serta status sokongan mereka terhadap kita. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, peralihan ahli serta kepimpinan saban tahun adalah satu bentuk cabaran yang mendorong kita untuk mengurus jamaah dengan lebih kemas dan tersusun agar generasi baru dapat menimba pengetahuan dan pengalaman generasi awal. Ini memerlukan pemberdayaan dan sistem dokumentasi dan arsip yang berkesan. Jika tidak, kita akan sentiasa mula dari bawah walaupun sudah berumur berpuluh tahun. Ikram UKI tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran ini. Kita boleh belajar bagaimana National Union of Students NUS, pertubuhan pelajar terbesar di UK mewakili 7 juta pelajar, dan juga FOSIS yang mempunyai situasi peralihan ahli dan kepimpinan yang serupa. Mereka mempunyai sistem pemberdayaan ahli oleh orang-orang lama supaya pembedahan pengetahuan dan pengalaman dapat dibuat dengan teratur. Kita tidak mahu usaha baik Ikram UKI maupun institusi yang telah dilakukan akan terkubur satu masa nanti. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, dengan jumlah pelajar dan masyarakat Malaysia yang ramai, setiap kawasan perlu memanfaatkan kekuatan ahli yang ada. Sinergi antara ikhwah dan akhwat perlu diperkukuhkan. Kita mempunyai sumber yang terhad, masa yang terbatas, tanggungjawab yang banyak. Oleh itu, kita perlu manfaatkan peluang membina jaringan dan kerjasama di kawasan atas dasar kebaikan, bir dan taqwa. Ini adalah peluang untuk berdakwah serta mencorakkan akhlak masyarakat. Amat malang jika kita mempunyai kekuatan ahli tapi gagal mencorakkan masyarakat. Lebih buruk lagi jika masyarakat tidak pun merasai manfaat kehadiran kita. Walau bagaimanapun, kita sedar bahawa kekuatan setiap kawasan berbeza. Maka Ikram fokuskan amal dakwah masyarakat di 3 kawasan terbesar dan strategik, iaitu South, Northwest dan Dublin. Namun kawasan lain kita perlu berusaha bersungguh-sungguh membina kekuatan selaras dengan takungan mad'u supaya kita mampu melangkah dan beramal ke fasa seterusnya. Di samping kekuatan kawasan dan pusat, kita juga perlu memanfaatkan pendekatan melalui pengasasan institusi. Alhamdulillah, sehingga sekarang fikrah dan amal kita tidak hanya dikenali melalui Ikram UKI sahaja, tapi juga melalui institusi-institusi kita yang fokus dalam ruang amal tertentu seperti Isra', iCare dan Ikram Travel and Tours. Ini adalah usaha memperkayakan pengalaman dan meningkatkan kapasiti jemaah. Malah, pelbagai lagi institusi boleh diasaskan bergantung kepada kekuatan dan kreativiti kita sedari dengan perancangan strategi Ikram masa panjang. Ini bukan masanya untuk kita hanya menyalahkan keadaan, tapi sudah sampai masanya untuk kita membina, mengasaskan
dan memanfaatkan peluang yang ada. Lebih banyak peluang amal dipelopori, maka akan lebih kaya pengalaman tarbiyah kita dan lebih ramai pemimpin-pemimpin dari Ikram UKI yang dapat kita lahirkan. Ikhwah-ikhwah yang dikasihi sekalian, kepimpinan ummah yang kita fahami bukanlah bermaksud kita mahukan kekuasaan ataupun kemuliaan, tetapi kita mahu membimbing, menyumbang, memberi khidmat dan berkorban untuk ummah tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itulah tugas pemimpin yang sebenarnya. Itulah cita-cita Ustaziatul Alam yang kita dambakan. Cita-cita yang tinggi ini menuntut kita untuk sentiasa bersungguh-sungguh dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya akui segala cita-cita yang saya kongsikan tadi seperti sesuatu yang mustahil dan idealistik. Di samping kekangan kita sebagai seorang pelajar, berkeluarga dan bekerja, namun dengan penyusunan tenaga, pengarahan jemaah dan barakah yang Allah limpahkan, insya-Allah ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Daripada perbahasan saya yang panjang lebar, ingin saya simpulkan 4 saranan utama yang telah saya sampaikan. Yang pertama, tingkatkan penekanan terhadap tarbiyah dan penguasaan dakwah dengan bersungguh-sungguh. Perjalanan kita masih jauh dan perlukan persiapan sebaiknya untuk menghadapi cabaran yang lebih besar kelak. Yang kedua, tingkatkan hubungan, jaringan dan penguasaan masyarakat setempat. Mereka ibarat ladang bagi kita mendapatkan sokongan dakwah. Yang ketiga, bentuklah budaya kerja organisasi yang berkesan. Allah sebutkan mereka yang ihsan dalam beramal dan gerak kerja yang tersusun. Ia juga akan membantu kelangsungan dakwah dan tarbiyah di bumi UK dan Ireland. Yang terakhir, gunakanlah segala wasilah, kemudahan dan peluang yang ada sebaiknya di UK dan Ireland. Gunakanlah kemudahan media dengan sebaiknya. Timbalah ilmu dan manfaatkan tokoh-tokoh yang ada di UK dan Ireland. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi dapat difahami dengan sebaiknya. Saya meminta maaf atas kekurangan sepanjang memimpin jemaah ini. Segala yang baik adalah dari Allah dan apa yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.